Salam sejahtera kepada semua yang bersama kami pada hari ini. Saya Cikgu Lee dari SJKC Bengtek Pusat Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Tajuk kajian tindakan yang ingin saya bentang pada hari ini ialah COVID-19 pencetus kelas proaktif akademik digital. Memang tidak boleh dinafikan bahawa pandemik COVID-19 sebagai batu penghalang bagi kita terus bergerak ke hadapan. Malah, atas keberkatan rukun alam, batu penghalang ini menjadi anak tangga kepada kita untuk melihat lebih jauh ke depan. Hakikatnya, kegigihan kita semua telah berjaya menyahut cabaran ini dengan penuh kesabaran dan telah membawa kita ke era transformasi pendidikan digital yang lebih dinamik. Pada abad ke-21, sebagai seorang warga pendidik, memang kita tidak boleh lari daripada pendekatan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Dua prinsip pengajaran dan pembelajaran yang sentiasa saya tekankan ialah PDP, berpusatkan pelajar, PDP secara berkumpulan atau berkolaborasi. Dua prinsip ini telah terbukti berjaya membina insan yang memenuhi aspek falsafah pendidikan kebangsaan. Kajian tindakan yang saya jalankan adalah berdasarkan model kajian tindakan kemis McTaggart. Satu kitaran kajian merakumi tindakan awal, merancang tindakan, melaksana tindakan, dan memerhati, seterusnya mereflek semua tindakan yang telah saya buat. Objektif kajian ini ialah pelaksanaan PDP berpusatkan pelajar. Cikgu mengamalkan PDP berpusatkan pelajar dengan pembentukan kumpulan belajar online. PDP secara berkumpulan dalam musim COVID-19, murid menjalankan perbincangan kerja sekolah secara berkumpulan dalam musim COVID-19 dengan menggunakan ruang perbincangan online. Objektif khusus kajian ini ialah murid dapat menyiapkan kerja atau aktiviti sekolah secara kumpulan maya. Murid dapat menghasil kerja sekolah secara maya dan menghantar kerja sekolah mereka secara maya. Mengurangkan mesej pertanyaan kerja sekolah. Sebelum menjalankan kajian tindakan ini, saya telah mengenal pasti beberapa aspek yang perlu ada pada murid saya, iaitu pemilikan gadget digital, pencapaian internet di rumah, dan tahap penguasaan kemahiran penggunaan perisian Google Classroom dan social media. Ya, semua murid kelas saya mempunyai kelengkapan asas pengajaran dan pembelajaran atas talian. Kumpulan sasaran kajian tindakan ini ialah semua murid kelas 4U SJKC Bengtek Pusat Bukit Mertajam, Pulau Pinang, yang terdiri daripada 20 orang murid lelaki dan 12 murid perempuan. Metodologi kajian tindakan ini adalah mengikut langkah yang sistematik, iaitu pemerhatian terhadap isu, refleksi, perancangan, tindakan, pemerhatian semula, dan refleksi semula. Cikgu mengalami masalah melaksanakan aktiviti perbincangan kelas sekolah secara kumpulan dalam kelas, memandangkan
murid-murid perlu mematuhi penjarakan sosial dalam musim COVID-19 ini. Ini bermaksud kerja sekolah secara berkumpulan, aktiviti kumpulan tidak dapat dijalankan dalam kelas. Gambar 1 menunjukkan aktiviti kumpulan dalam kelas sains 2019 sebelum dunia dilanda COVID-19. Dan aktiviti secara berkumpulan dalam kelas sains ini membawa keberhasilan yang menakjubkan. Dan saya berharap keberhasilan ini akan terus dibawa kepada murid-murid kelas saya walaupun dilanda musim COVID-19. Satu lagi isu yang saya dapati ialah mesej tanya kerja sekolah bertimbunan akibat pertanyaan kerja sekolah sebab cikgu dengan murid tidak dapat berdepan berdepan semuka. Jadi segala-gala pertanyaan melalui WhatsApp atau sosial media yang lain. Jadi pertimbunan akibat pertanyaan kerja sekolah, terutamanya WhatsApp cikgu. Jadi sikap pembelajaran berpusaka murid tidak terbentuk daripada pemerhatian saya. Gambar 2 ni menunjukkan aktiviti kumpulan dalam kelas bahasa Cina 2019 sebelum dunia dilanda COVID-19. Gambar 3 menunjukkan aktiviti kumpulan dalam kelas RBT 2020 dalam tempoh COVID-19. Berdasarkan pemerhatian, saya membuat inquiry sendiri dan refleksi seperti berikut. Nombor 1, murid-murid tidak ada ruang untuk membuat perbincangan secara kumpulan dalam kelas. Apakah latar belakang murid ini? Dan saya membuat refleksi, murid kelas memiliki gadget digital, ada pencapaian internet di rumah, tahap penguasaan kemahiran penggunaan perisian Google Classroom dan sosial media yang sederhana. Apakah perisian online percuma yang boleh mengatasi masalah ini? Saya mendapati KPM telah menyediakan perisian Google Classroom untuk warga pendidik. Saya boleh menggunakan aplikasi ini untuk membentuk ruang perbincangan kumpulan secara maya. Nombor 2, mesej WhatsApp tanya kerja sekolah bertimbunan akibat pertanyaan kerja sekolah. Mengapakah murid mengambil langkah bertanya kerja sekolah secara WhatsApp terus kepada cikgu? Ini cikgu tidak menyediakan ruang perbincangan dalam kumpulan yang boleh mengizinkan murid membuat perbincangan dengan kawan. Mengapakah kekerapan bertanya kerja sekolah melalui WhatsApp bertambah secara mendadak pada musim COVID-19? Sikap pembelajaran berpusat murid tidak terbina dalam kalangan murid. Murid-murid masih mempraktikkan sikap diasuh. Tapi mereka tidak perlu diasuh dalam dunia online game. Kajian ini menyedarkan saya bahawa murid tidak membentuk sikap pembelajaran berpusatkan murid dalam bidang akademik, tetapi mereka aktif explore game online yang saya namakan kumpulan murid ini sebagai online game player center. Dalam bidang online game, kumpulan murid ini tidak perlu diasuh pun. Berikut merupakan langkah intervensi kajian ini. Nombor 1, 6 kumpulan maya Google Classroom yang dibina oleh guru. Seperti gambar 2, 6 kumpulan maya Google Classroom telah diwujudkan oleh saya. Nombor 2, SOP operasi kumpulan maya Google Classroom. Perlu ada SOP operasi untuk menjalankan sistem
Google Classroom secara berkumpulan ini lebih sistematik dan minimalkan gangguan terhadap murid-murid. Mari kita tengok konsep dan SOP operasi kumpulan maya Google Classroom. Setiap kumpulan ini ada ketua kumpulan masing-masing. Ketua kumpulan akan bertanggungjawab menjawab soalan-soalan yang diperlukan oleh ahli kumpulan masing-masing. Untuk mengelakkan gangguan yang dikenakan kepada ketua kumpulan, waktu soal jawab telah ditentukan, iaitu dari waktu tamat sekolah hingga pukul 7 petang setiap hari. Sabtu dan Ahad, kumpulan ini berhenti beroperasi. Sekiranya mana-mana kumpulan memerlukan perbincangan secara online bersama saya, boleh membuat temu janji secara online. Indikator kejayaan intervensi ini ialah tahap penglibatan murid dalam aktiviti perbincangan dalam kumpulan maya Google Classroom dan pengurangan pertanyaan kerja rumah melalui WhatsApp. Dapatan kajian ini boleh dilihat dari 3 aspek utama, iaitu aspek perbincangan kerja sekolah, nombor 2, aspek hantar kerja sekolah secara project based, nombor 3, aspek rohani dan emosi guru dan murid. Dari aspek perbincangan kerja sekolah, kumpulan maya Google Classroom ini telah menyediakan ruang kepada murid-murid sekolah untuk membincang segala aktiviti yang dipesan oleh guru. Gambar 3 menunjukkan kumpulan 1 Google Classroom. Mereka telah menjalankan aktiviti perbincangan dan menghantar kerja sekolah untuk dibincang bersama kawan dalam Google Classroom mereka. Di gambar 4, kumpulan 2 Google Classroom. Di gambar 5, kumpulan 3 Google Classroom. Kumpulan ini masih tidak aktif pada masa itu. Gambar 6 menunjukkan kumpulan 4 Google Classroom. Gambar 7 menunjukkan kumpulan 5 Google Classroom. Dan gambar 8 menunjukkan kumpulan 6 Google Classroom. Dari aspek 2, aspek hantar kerja sekolah secara project based. Ruang Google Classroom ini memudahkan pengurusan kerja sekolah berbentuk project based bagi guru dan juga murid. Contohnya, ruang RBT TMK Google Classroom menyediakan ruang penghantaran projek dalam bentuk video dan gambar. Murid-murid tidak perlu bawa projek RBT mereka ke sekolah dalam musim COVID-19 yang kekang dengan pelbagai SOP. Gambar 10 menunjukkan penghantaran kerja sekolah subjek RBT TMK Google Classroom. Dari aspek ketiga, rohani dan emosi guru dan murid. Kumpulan maya yang telah diwujudkan dengan menggunakan Google Classroom ini membawa hasil yang menggalakkan dari aspek perkembangan rohani dan emosi guru serta murid. Perasaan guru dalam keberkesanan kajian yang telah dijalankan menunjukkan kajian ini telah berjaya mengurangkan gangguan mesej WhatsApp tentang pertanyaan kerja sekolah daripada karangan ibu bapa kelas 4U. Perubahan emosi murid dalam proses PDP kelas. Murid-murid menjadi lebih bertanggungjawab dalam proses PDP. Ini adalah kerana tanggungjawab yang diberikan kepada mereka. Pendekatan kumpulan maya GC ini telah membina suasana pembelajaran yang lebih proaktif dalam kekangan SOP COVID-19 bilik belajar. Tingkah laku murid melalui pemerhatian. Murid-murid zaman ini sememangnya mempunyai bakat dalam
aplikasi gadget digital. Bakat dan kemahiran ini telah diperkembangkan melalui kumpulan maya GC. Kemahiran digital yang sedia ada pada murid ini tidak harus dihadkan dalam media sosial smartphone sahaja. Malah harus diperkembangkan dalam bidang digital akademik yang memberi manfaat dalam pembangunan negara secara amnya. Indikator kejayaan intervensi menunjukkan 83.33% kumpulan aktif sederhana dalam perbincangan kumpulan maya Google Classroom dan pengurangan 90% dalam tahap penerimaan pertanyaan kerja sekolah atau aktiviti sekolah melalui media sosial WhatsApp. Refleksi selepas pemerhatian terhadap intervensi mendapati kolaborasi murid dalam kumpulan menentukan tahap penglibatan murid dalam kumpulan maya Google Classroom. Butang notifikasi Google Classroom perlu diaktifkan untuk meningkatkan tahap penglibatan dalam penggunaan Google Classroom. Guru perlu memberi motivasi kepada murid dari semasa ke semasa. Akhir kata, bencana COVID-19 yang melanda seluruh dunia sememangnya telah mengubah norma hidup kita. Malah, proses pendidikan tidak boleh diberhentikan akibat bencana ini. Kita harus memanfaatkan penggunaan media dan teknologi maklumat hari ini untuk membantu proses pendidikan terus bergerak ke depan. Gelombang pertama Anjakan 7 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025 menyatakan warga pendidikan harus memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Jelasnya, kemudahan ICT bukan sahaja meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia, malah telah membantu proses PDP terus dilaksanakan dalam tempoh berlakunya COVID-19. Hasil kajian juga menunjukkan penggunaan media dan teknologi menjadikan murid lebih proaktif dalam PDP. Penggunaan media dan teknologi dan kajian ini juga menunjukkan kecenderungan murid menghasilkan aktiviti hebat. Rupa bentuk pendidikan harus mampu memenuhi keperluan pendidikan masa COVID-19. Kajian ini membuktikan guru sentiasa perlu membuat perubahan seiring dengan perkembangan dan keperluan semasa. Guru-guru perlu bersedia menerima perubahan dan dapat mengurus perubahan dengan cekap dan berkesan agar pengajaran dan pembelajaran dapat memenuhi keperluan murid. Sekian, terima kasih.